Dia kalau nak rakam macam ni, dia button stop. Ada. Kalau dia baru nyala baru dia rakam. Kalau cerita banyak-banyak tak rakam dia lah. Oh ya? Cerita banyak-banyak tak rakam. Okey, tak apa. So, apa nama tadi, kita dah faham lah cara kita nak masukkan student. Okay, tadi student kita main tadi kan. Student, kita dah masukkan. Ada 3 cara. Satu, add member. Add member. Okay, satu lagi kita ambil get link to team. Macam ni. Copy, bagi dekat ni. Yang satu lagi kita pakai dia punya manage team tadi kan. Manage channel kan. Kita buat dekat ni jap. Kita ambil manage dekat sini lah. Dekat ni. Dekat manage team ni. So kita klik yang sini. Okay. So dekat manage team ni kita boleh tengok lah berapa orang budak kita masukkan. Yang hadir tu lah yang berapa orang yang jadi member dalam ni lah. Lepas tu nama owner kalau contoh macam kita nak bagi nak jadikan seorang budak ketua kelas kan untuk manage kan. Kita boleh tukar rules ni, jadikan dia owner. Jadi katalah kita ada isu apa ke, kita nak bagi kat student ni untuk manage, ataupun kita nak invite pensyarah lain yang sampingan kita tu yang dengan kita sekali tu, kita boleh jadikan dia sebagai owner, so dia boleh manage benda-benda lain lah. Dia nak masukkan data ke, dia nak ingatkan ke apa ke. Mana budak tu boleh sebagai dia owner, dia boleh involve ke mana dia boleh buat perubahan lah. Dia boleh buat perubahan lah. Itu dia punya kuasa dia sama macam kita lah, owner. Kalau kita tak benarkan, dia tak boleh lah. Okay. So kat sini juga, alang-alang tu cerita tu lah. Kat sini juga kita boleh mute untuk student. Mana student yang kita tak minat, kalau dia masuk dia banyak bercakap kan, kita boleh mute dia. Macam ni kita mute. Okay. Tapi dah ramai, kata dah 20 orang tu, kita boleh mute lah. Okay, kalau student tu, kita nak buat suruh student tu presentation dia punya penafsiran tu, macam PB kita ada presentation kan? Macam mana tu buat? Yang tu yang tu kalau kita pergi kat depan ni, general ni aku buat lah. Kat sini kita ada post, file, kelas notebook, ada assignment. So kalau katalah kita nak bagi dekat dia quiz kat contohnya, lepas kita ngajar tu kita quiz, kita boleh create assignment kat sini. Okay, assignment. Kita klik kat dia. So get started lah, sebab kita tak ada buat apa lagi kan. So okay, sini kita ada dua, create assignment atau quiz. So aku bagi contoh quiz dulu lah. Okay, quiz, okay. Okay, so quiz. Okay, ini quiz ni bila kita tekan, ini yang quiz yang ada kat aku, yang aku dah buat. Mana quiz tu ambil daripada kita punya dalam komputer tu, masuk ke situ semua lah? Tak, yang dalam komputer kita tu kita kena ubah dia masuk dalam bentuk form, Google Form. Bukan Google Form, yang ni Microsoft Form ni. Masuk. Dia bukan Google Form. Okay. Dia form. Yang ni yang aku dah buat sebelum ni, dia detect balik kan. Okay, jadi kalau dia baru mula, dia kosong lah, kita kena new. Dia akan keluar kat sini. Dia akan kosong, dia keluar kosong, jadi kita tekan new quiz. Yang ni, quiz ni senang je Din. Yang ni kan semalam aku buat quiz dua kan. Contohlah nama sekarang ni aku nak buat quiz account dua-duanya. Okay. So yang ni description ni wajib semua jawab apa semualah. Kan. So kita new, kita buat choice. Sama macam Google Form. Cuma yang ni lebih simple lagi, lebih simple daripada Google Form lah. Okay. Kita terus type soalan, kemudian kita masukkan option, kita tanda terus mana jawapan dia yang betul. Dia kata mana jawapan kita bagi kan? Jawapan ni dia tak ada, budak tak nampak. Nanti ya, betul nampak kan. Contoh macam ni kan, kita tanyalah mana nombor satu. Mana nombor satu. Contohlah. Okay. Satu dua, kata satu yang betul kan. So kita letak 3 point. Satu kita letak 2. Contohnya lah. Dia akan jadi macam tu nanti. Tapi budak tak nampak lah tanda right ni. Ini yang kita buat. Dalam quiz ni, cara automatik ke kalau kita buat 20 soalan, kita dah tahu jumlahnya, contohnya budak dapat dia jumlah dia, kalau kita ni dia akan tahu. Contoh macam aku dah buat kan. Tengok contoh aku dah buat. Okay, tengok budak aku.
Okey. Okey, ni apa nama kita tengok dekat grid lah Nak tengok Okey. budak punya ni. Tapi yang aku ni pun baru lagi, budak tak jawab lah ni. Budak Okey lah. dalam Google Form. So Ha. aku dah buat GC dulu sebelum aku buat ni. Oh. Kemudian kan. So dia akan jadi macam ni lah. Sama macam Google apa nak Classroom. Kalau Google Classroom pun kalau kita tengok sekejap aku nak tunjuk Google Classroom. Dia ada benda yang sama sebenarnya. Aha. Tapi macam senang lah ni. Dia lebih senang lah. Macam ni kan, budak kita grade je kan. Dia ada macam ni kan. Ya. Jadi susah sebab kita nak bagi batkan kita kena linkkan betul-betul dia punya markah ni. Kalau macam form tadi ni, yang ni, dia tak payah dia kalau aku buat 10 poin terus dia ikut dia kira ni. Terus dia kira. Jadi kalau budak tengok pun dia ada macam ni. Ni ada seorang budak tengok ni. Dia akan beritahu kat kita. Okey, kalau soalan tu berbentuk ayat boleh tak ya? Boleh. Macam ni aku tunjuk contoh yang aku dah bagi kat budak kan. Assignment yang ada kat budak. Okay. So, tengok kat assignment. Okay, ni contoh assignment lah. Okay, open inform. Ni. Salah tekan. Ni question dia. Okay. Ni macam ni lah. Ni yang aku bagi kat dia, tapi budak tak nampak lah yang right tick ni. Dia kerja macam ni, dia boleh pilih jawapan kan. Ni. So boleh tak gambar nama point. Lepas tu beza dia dengan Google Form yang ni kat answer ni kan. Kita tak perlu letak macam Google Form tu. Kalau konsol ni dia kena kita letak huruf kecil, huruf besar, caps lock satu. Yang ni tak payah. Hang buat satu je. Jadi dia kalau budak tu masuk caps lock ke tak caps lock ke, dia akan detect. Cuma kita kalau budak menaik pun boleh dalam tu ya? Boleh. Boleh, sebab kita takut ni yang sebelum ni kita ABC ya. Satu jawapan betul, dua objektif lah. Jadi kita boleh ni, maksudnya kalau budak jawab salah satu daripada jawapan yang kita letak kat sini kan, correct answer ni, so jawapan dia betul. Dia gitu. Mana budak boleh menulis dalam tu lah. Ya, boleh dalam tu. Dan yang ni pun sebenarnya dia boleh buat untuk contohlah kita kata untuk multi kalau ada soalan yang multi kan. Multi ya. Sekejap lah. Kita pergi dekat. Okey. Kita ada soalan multi contoh macam kuis ni lah. Ada tak multi? Okey. Macam ni. Kita boleh macam ni, ada 3 point jawapan yang betul dia kena tanda lah. Yang mana betul, satu, yang ni, yang 3. Hak lain salah. Kita boleh buat budak boleh jawab mana-mana lah ya. Ya. Kalau tu boleh jawab 3 atau 4 macam tu boleh ya. Dia jadi macam ni lah. Kita boleh tanda mana correct answer. So tapi kita beritahu dekat budak, boleh pilih lebih daripada satu jawapan. Macam tu. Tu markah kita letaklah 3 kan, untuk 3 kan. Yang ni kira soalan ni kira tinggi sikit lah arah dia. Itu buat ujian tu, aku dah buat ujian pakai ni, aku pakai Telegram, lepas tu pada orang buat ayat tu dia snap bagi aku. Waduh, pening aku. Jadi kita nak semak payah macam ni, dia dah automatic bagi kita. Okey. Tapi aku pun baru tahu pakai dia ni. Aku pun belajar. Jadi budaknya tak jawab lah dalam ni, macam aku tunjuk tadi lah. Jadi kosong lah kan. Jadi kosong. Sebab aku dah minta budak jawab dalam Google Form. Takkan aku nak suruh jawab lagi dalam ni. Jadi kira aku standby lah untuk tahun depan kalau kata boleh pakai balik kan. Aku pula belajar juga dia nak buat macam-macam ni. Tukar nama student ke, selesai lah tu. Okey. Lagi apa jadi dah? Aku pun cerita macam kan. Lagi nak tanya apa nak? Pasal presentation dia budak tu. Presentation budak boleh dia post kat sini. Contohnya dia buat presentation, dia bercakap dengan dia punya PowerPoint, boleh ke? Boleh. Kalau dalam Meet boleh ya? Tak, kalau dia nak bercakap untuk presentation, suruh dia buat dalam dalam presentation dulu. Dia boleh rakam dulu. Rakam presentation dulu.
Contohlah kita buat sekejap, boleh tak kita masuk kat sini? Kita masuk ni, kita masuk PowerPoint. Okey. PowerPoint, okey. Okey, kita masuk PowerPoint. Nak tengok PowerPoint dalam tu kan? Contohlah kat sini kata kita buat baru. Okey, katalah dia buat tajuk bla bla apalah. Okey. Apa nama? Penyaman udara. Penyaman udara. Okey. So kat sini kita boleh rakam sebenarnya. Sekejap lah, tunjuk cari dia punya rakam dia. Kita insert. Ini video online, sekejap ada lagi add on. Kejap mana tah? Ni rehearsal with coach ni. Okay, yes. Kita boleh tekan dia. Ni nak kita allow block kita punya ni lah, kita punya kata-kata kita lah, kita rehearsal dulu, start rehearsal. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok. Jadi tak dia? Okay. Ni dia punya ni, dia punya hasil dia kan. Okay. So kita tengok, kita nak play balik sekejap. Mana play dia? Aku pun jangan pakai dia ni. Betul. Boleh tak? Tak jadi. Nanti aku tunjuk balik kan, aku tak pernah buat lagi. Nanti aku tinggi sangat arahnya kot. Dia boleh rakam kat sini. Dia boleh rakam kat sini. Budak tu boleh rakam situ lah. Dia rakam kat situ lah. Kejap lah. Okey. Dia sebenarnya tak ada masalah pun kat situ. Kita boleh rakam, kemudian kita boleh hantar. Dia hantar kat cikgu lah. Dia macam tu kan. Okey, contoh ni. Okey, keterbekalan kuasa. Okey. Okey. Dia ada dekat buah sini, sekejap. Insert. Audio. Ni recording apa nama screen recording ni. Okey. Dia boleh ni, select area. Kita select area sini, kita select. Okay, record. Lambat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok dia record macam mana jadi tak? Suara kita keluar tak? Okey. Lambat sikit. Biasalah, tak apa. Lambat, okey. Okey. Kita stopkan dia. Sekejap lah. Kita boleh stop lah. Dia hang tu lah. Ni ha. Okey. Okey. So yang ni kita boleh play balik lah. Ni macam ni. Tu. Dia record macam ni, Din. Oh, ya. Tadi sebab aku buat dalam 2-3 benda, dia pergi ke ni lah. Patutnya tadi kita buka satu PowerPoint kita tu. Kan? Bila kita bercakap lah, kita rakam macam ni lah. Kita rakam, kita tolak ke bawah cerita kita. Kita dapat video ni, dia hantar kita. Tapi buat dalam bentuk PowerPoint je. Mana dia, masa dia present, kita boleh komen ke? Tak, dia present lah. Kita komen kemudian lah. Okey. Kalau kita nak komen secara terus, dia present macam kita buat macam ni sekarang ni. Macam kita buat Google Meet ni. Yang tu kita boleh lah.
kita boleh direct tanya apa semua kalau nak yang tu. Kata Okay. kita tak sempat ramai budak, ramai kumpulan kan. Yelah, nanti macam-macam. Jadi kita suruh dia rakam je ni, dia hantar kat kita. So kita orang kata apa, kita nilai lah daripada rakaman dia tu. So dekat sini dia boleh on video apa kat sini ni, dekat dalam PowerPoint ni. Okay. Lepas tu contoh lah. Dan ni sebab kita banyak sangat program kita buka, jadi aku pun keliru kat dia punya ni. Betul. Aku dulu lah aku tengok kopi gerakkan mouse kau pun berjalan pening juga dulu. Yang ni lah, yang ni tadi ni, yang ni boleh kita apply lah. Macam ni kan. Kita rekod suara, rekod pergerakan. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita nak ngajak pun Din, kalau kita nak bagi kat budak pun guna ni pun boleh. Tapi tu lah ke pencapaian pelajar tu lah, kecapaian dia punya internet tu. Kadang dia tak ada. Itulah kalau internet tu masalah sikit lah, kalau tak ada pun susah juga kan. Ya, satu lagi dia tak semua pelajar ada, macam aku di BM1, tak semua pelajar ada komputer. Tak apa, siapa yang ada je kita dalam sekarang ni, dia kata siapa yang ada je kan. Yelah. Okay, so yang ni, yang kat ni kita tukar dia punya icon dan sebagainya lah. Okay. Aku nak try dah ni, aku ajar ni. Lepas tu kalau nak buat tutup grup aku, aku nanti beri info diorang. Kau boleh buat satu kursus macam ni, senang lah sikit boleh tak? Boleh insyaAllah. Aku jadi orang. Itulah macam aku macam Faizul tak boleh. Faizul dekat ni, dekat Kelantan. Dia ada handphone dia. Yang lain tak tahu macam mana ni. Okay Din. Arif Fakrul ke lah. Okay Din. Okay. Ni nampak balik kawan? Nampak. Okay, besar. Ya tak. Alah, macam mana nak buat. Cara permulaan asas. Asal basic nampak lah benda nak guna macam mana kan. Nanti ada lagi benda lain ni yang kita boleh tambah penggunaan dia. Ini tadi dalam Microsoft Teams kan? Ni dalam Microsoft Teams je ni. Tapi kita sekarang kita bincang dalam Meet ni. Ya. Sekarang kita bercakap dalam Meet. Tadi aku tunjuk untuk sebab hang pun tak set up lagi MT. Jadi aku gunakan Meet ni untuk cerita macam mana MT tu. Nanti dah habis ni set up dulu. Nanti bila ada kelas malam ni ke apa ke, boleh orang kata apa ni, kita join lah kelas. Okay. Untuk yang lain-lain kan. Ajaklah share je. Aku pun bukan pandai ingat pun, baru belajar je. Okay. Kalau kat rumah ada 2-3 komputer lah. Kita boleh setting ke macam mana? Kita boleh? Setting tak? Boleh setting. Dengan syarat akaun kita lain-lain. Akaun lain-lain lah. Akaun lain-lain tak? ID kita tu lain-lain lah. Mana akaun tak tahu pakai kawan punya boleh je pinjah ada orang punya pakai. Kalau tahu password dia apa semua kan. Nak try dulu kan. Nak try dulu lah. Minta Fakrul punya ke, Faris punya ke, minta dulu. Aku dah ingat, itu susah tukar kawan aku ni. Kehadiran ni pun ada lagi kawan kau PKP tak lewat itu tak apa, sabar itu hilang terus. Itu ada pergi KV cuti ni? Tak ada, aku tak pergi KV. Aku lagi malas lagi sana sebab lagi banyak tu dia punya sekatan tu. Itulah. Aku nak pergi pun memang dah sekretari bos cakap macam tu, aku nak masuk pun takut dah. Okey Din. Okey. Apa nama? Kalau ada apa-apa nanti boleh ni balik dengan aku dah. Okey. Aku pun nak kalau kata ada problem, kata nak set up untuk ni ada ni, bolehlah kita tolong lah. Aku pun bukan pandai sangat tapi banyaklah. Pakai komputer sedap, besar, nampak semua clear. Pakai handphone. Tapi kalau pakai Google ni apa nama Din, yang pakai apa nama Google Team ni, dia boleh tukar belakang dia tau. Dia boleh tukar background. Nanti tunjukkan hang dah. Then ini tak nampak je aku kena tukar ni tu. Okey. Contoh macam kat sini kan, kalau kita nak buat video kan. Contoh kita Meet Now ni. So kita boleh tukar kat belakang kita ni. Dia ada
Oh yang ni tak ada. Sekejap. Yang ni tak ada, tak apa. Kita pakai yang lain. Sebab aku punya ada 2-3 yang dekat ni pun aku ada ni, dekat desktop ni. Okey. Ada dah, ada lain sikit lah kalau yang kita update dengan yang tak update kan. Okey. Lupa dia punya ni pula. Dia kalau yang kita download ni, dia kita setiap kali kita nak pakai, kita kena sign in. Okey. Kita sign in. Contoh macam kat sini kan. Tadi aku buat video. Okey. Meet now. Ni nampak kan? Nampak. Okey, klik yang 3 ni. Dia boleh show background effect ni. Oh. So kita boleh apply lah kalau kita nak ambil kat mana-mana kedudukan dia. Jangan takut bakal rumah belakang kita ni tak apa-apa ada. Kata apa-apa dah. Yang ni dia tak boleh nak show dua lah, sebab aku sekarang tengah pakai untuk Meet. Ya. Sepatutnya dia nampak lah ni. Ni sebab aku pakai dua, dia tak boleh clash macam tu. Dia kena pakai yang ni saja, dia akan tunjukkan nanti lah. Sebab semalam video malam duk ajak tu, dia orang cikgu-cikgu sonok dia pakai tukar background pula. Okey. Okey lah. Tak apa lah ni, yang ni boleh masuk PLC Din. Ya. Semua lah. Yang Dizan cakap tu nak masuk pertandingan tu, itu pertandingan apa ya? Tak tahu lagi, dia suruh aku tengok juga benda tu, tapi dia cakap aku tak ada idea. Dia ada tapi nak kena bincang. Tapi masalah kita nak buat benda tu sebenar. Pakai gunakan sok apa tak boleh dah. Tak best lah. Memang. So kalau anda buat meeting Din, pakai ni. Aku nak buat meeting, dia orang nak buat malam line slow lah. Ya. Kalau buat siang macam ni okey lah kan, Meet ni laju sikit. Yalah. Tapi aku pernah pakai Zoom lagi okey. Zoom dia keluar sekali laju sikit lah, tapi bahaya sikit punya. Kita bukan ada apa-apa pun. Ya, senang nampak. Semua ada. Aku pakai Zoom hari tu, budak-budak ramai boleh masuk sebab akaun dia boleh pakai akaun lain-lain kan. Dia tak perlu pakai akaun apa nama MOE je. Dia boleh pakai akaun luar pun, Google pun boleh kan. Satu lagi aku tadi pernah buat pakai Duo tu. Dalam handphone kan. Itu pun juga tu. Tapi 7 orang maksimum. Oh tu 7 orang Itu 11 orang macam tu. Aku tak pernah try lagi. Kalau nak jauh nak. Macam Zoom dia ada limit kat kot. Ada limit 11 orang. Macam Meet ni pun 250 tak silap. Okey dah tu Meet okey. Meet okey, lepas tu Google MT pun 250. Zoom dia macam limit sikit 100 tak silap aku. Ya. 100. Kemudian masa dia pun dia rehat, dia bagi 30 minit. Tapi kalau kita ada participant lebih daripada berapa, dia akan top up masa. Dia 40. Macam tu lah. Macam-macam cara Budak lah tu. Sebab kita ni pun berapa ni ni, pengurusan semua tak buat lagi ni. Memang. Tapi tak apa, yang benda-benda macam tu nanti kita boleh kita boleh, sebab kita pun kontak dengan cikgu, cuma kita buat dalam bentuk WhatsApp kan, Telegram. Kita cuma nak kena pindahkan benda tu dalam bentuk dokumentasi je. Yang kita tanya apa semua tu, iyalah tu. Nak tanya lagi mana lagi, tak jumpa kan. Yelah. Itulah cara pemantauan kita. Tu yang bila nak tanya pasal PDP yang kena hantar kat bos tu. Kau hantar tadi dengan si Fauzah?
Yang mana ya? Yang dia nak minta laporan tu. Oh, PDP. laporan tu lah. Laporan tu aku main buat je, aku ikut yang Ajar Lali buat tu. Tulis lah apa yang ada. Itu laporan ni bos, Waruza tu. Waruza PDP kan. PDP kita punya je, KJ je nak. Oh, ya ke? Ha. Aku tak perasan lah benda tu. Aku hantar dua-dua lah, tak tahu mana dia baca, biarlah. Tak tahu. Barusan bagi tu aku bagi yang sama je. Sebab aku buat Google Form, suruh cikgu isi. Berapa orang yang boleh masuk, berapa orang yang ada capaian, aku buat dalam Google Form bagi kat cikgu-cikgu isi. Lepas tu daripada analisa tu, baru aku ni kan dia. Sekejap aku tengok ada tak analisa aku buat ni. Kejap lah. Analisa ni ya. Analisa. Okey. Google Form. Buat mana Google Form aku ni? Aku tahu analisa, aku buat hantar yang biasa je. 400 je. Aku buat analisa tu berdasarkan Google Form. Ya, aku share. Aku tak ada Google Form, yang ada HIR tu. Dia tak boleh hantar lah, dia punya macam API dia. Aku hantar macam ni lah. Apa nama senarai, apa nama yang kita gunakan secara kesimpulan je. Lepas tu yang ni aku, soalan-soalan ni aku tanya dalam form, tanya cikgu. Jadi ni jumlah orang lah, yang 11 orang kata 11 subjek pakai yang ni, 3 pakai yang ni. Ada gitu. Lepas tu seminggu berapa jam dia orang pakai. Ni macam ni 5 orang, seminggu dalam 6 jam. Bagi dalam data macam ni je. Bagus ni, aku buat simple dia. Ini aku ambil data ni, aku tanya kat cikgu guna Google Form dulu. Lepas tu yang hal lain tu sebenarnya dia punya base ni pakai ikut yang Ajar Lali punya. Cuma aku top up dengan data lah. Okay, baru je aku nak. Tahun ni, minggu ni minta lagi tak ya? Tak kot, sekali je. Minta sekali je tu. Aku ada hari yang budak suruh hantar assignment, kena tolong lagi bagi idea semua. Bagi jawapan lagi untuk assignment tu. Paling je lah daripada ni. Yang ada komputer, aku tulis tangan nanti kita tulis agak. Tak apa, nanti kita lepas PKP nanti, kita boleh minta suruh selesaikan yang mana yang tak ada tu. Sebab tu kalau buat soalan pendek-pendek Adin. Pendek-pendek jangan soalan panjang-panjang. Banyak-banyak susah lagi dia balik kat kita. Macam contoh kita banyakkan kuis ya. Kuis assignment pun kurangkan lah. Assignment tu buat 1-2 dah lah. Buat assignment tu ikut assignment 1-2 je tak banyak, tapi ikut dia punya, kita punya tu lah. Daripada Yang praktikal kita tak boleh nak berjalan. Betul. Kita praktikal yang banyak kan. Praktikal tu aku cadang ganti dengan kuis lah sementara ni. Esok kalau lepas pada PKP baru kita buat balik yang praktikal yang utama je lah. Tapi Ekon tak tahu macam mana. Sama lah, praktikal kena tengok budak tu buat kerja kan. Macam mana. Untuk yang DVM, apa kita punya ni sama ada ditangguhkan atau macam mana? Apanya? Ya, PA dia? PTA dia tu yang aku punya pendekatan aku suruh budak buat dalam bentuk soft copy. Sebab aku tak ada tajuk PLC tu. Jadi katakanlah budak tak boleh siapkan projek tu dalam bentuk fizikal. So kita buat software lah untuk buktikan. Buat dalam software. So, budak buat dalam bentuk software lah. Macam control sistem dia tu macam mana dia nak control sistem dia tu. Dia dari segi lukisan dia, dari segi perancangan dia tu, orang kata apa, macam kita buat kertas kerja lah. Kertas kerja kemudian sediakan software tu untuk masukkan. Jadi bendanya tak ada, cuma dia boleh present lah benda tu. Dari sudut programming. Macam control motor control kan? Motor control. Motor control tu maksudnya dia boleh present dari segi motor control lah. Macam mana sistem penunjukan tu berjalan. Macam tu lah kita prepare dari segi soft orang kata apa, soft copy lah. Bukan bentuk benda.
Sebab kita tak boleh nak buat sekarang kan. Nak cari Tak boleh buat lah. tak reti, tak boleh. Nak beli tak ada, jadi budak nak kena jalan projek dah. So sebahagian projek budak yang simple kita boleh buat, maksudnya kita boleh suruh budak buat. Tapi kalau punya projek budak yang complicated tu dah memang dah tak boleh buat dah. Jadi kita buat dalam bentuk projek simulasi. Terima kasih lah. Projek. Simulasi projek banyak dalam pergi SPM lah. Itu dari program PTA yang dari SPM dia tangguh tak ya dari peperiksaan dia? Rasa tangguh lah. Kalau SPM tangguh? Yalah kita SEM 1, SEM 2 lain kan? SEM 2 jalan. Aku SEM 2 tak ada. Aku ada SEM 1 lah. Oh ya. Tentu yalah, okey, saya ni tahun 2001, 2020. SEM 1 kan? Sesi 1, sesi 2 nanti. SPM tu insyaAllah akan tangguh kot. SPM untuk 2 tu kan nak naik yang setara SPM tu. Untuk SPM 2 tu, tu mungkin lah kalau nak tangguh pun. Payahnya. Sebab ni berapa sesi 1, sesi 2 ni nak mengajar. Memang aku dah buat BIM untuk sesi 2 ni tengah buat. Pening juga tu. Boleh ngajar ataupun tangguh tahun depan jadi 2. Itulah kata tu antara perancangan dia. Kalau ikut aku pendapat aku lah, itu perancangan kita untuk cover kita punya PDPC kita dengan pentaksiran kita ni. Macam aku cakap tadi, kalau PTA ni kena buat simulasi. Kalau macam yang dia orang punya ni, kita tunggu daripada BPTV lah, sama dia nak buat tahun depan ke, dia nak buat macam mana kan, macam SPM tu kan dia tangguh. Yang lain tu semua kita follow lah. Tapi benda yang kita boleh adjust untuk kita, orang kata apa, cover tu kita buat je. Okay. Benda yang kita boleh cover kita buat je. Satu lagi nak tanya pasal kau punya TS tu kan. Kita mohon TS kan. Itu keperluan sijil yang nak. Aku nak masuk jalannya. Dia sijil, yang pertama sijil tu degree. Sijil degree, kemudian sijil-sijil profesionalisme yang kita dah masuk, macam banyak profesional dah masuk yang khusus aircon punya khusus apa semua tu masuk ke dalam tu. Oh ya. Kerjasama dengan yang kerjasama aircon tu. Ni COE tu. Dengan apa nama aircon tu? Axon. Masuk lah. Lepas tu boleh dia sebenarnya dia baca kita punya resume, kita punya CV kita tu. Oh ya. Isikan dalam CV tu. Dia support kita banyak lah CV tu. Mana kita preparation CV dulu, kemudian dah cantik semua baru kita mohon lah kan. CV dia dah okey lah tu, sebab ada action, ada apa tu. Apa? Mana lah tu? Aku takut je ni. Kita tak isi, dia tak loading, alamat terlupa pula ni. Dah. Tak apa, dia tak minta tu pun. Tapi senaraikan lah. Kemudian sediakan lah yang sijil-sijil tu kat tepi. Kalau dia minta tunjuk je lah masa Skype tu kan. Skype macam ni lah. Ya tahu lah Skype macam ni. Okay. Nanti dia tanya tu pun, dia tanya berkaitan dengan bidang kita. Dia tak tanya luar dari bidang. Mana kita mohon TS tu, pembayaran macam mana? Masa nak mohon ataupun dah interview macam mana? Sebelum kita mohon tu bayar 350 tu kan. Oh, 350 ya. Lepas tu bila dah lulus nanti baru kita bayar yang macam mana 700 berapa ratus lupa dah aku. 100 ya. Dia macam tu lah, dia ada 50 dulu, lepas tu bayar berapa pun dah. Lepas tu tunggu. Dia beritahu lah ya? Dia beritahu. Jadi dia email kat kita. Okay. Lepas tu nanti akhir nanti nak dapat TS tu baru dia kena bayar lagi. Kerana email yang sama kita gunakan masa kita ambil jadi ahli tu ahli tu satu, lepas pada tu kan kita sambung lagi. Lepas tu dia ada tulis sambung lagi kan untuk yang permohonan seterusnya tu kan. Kita mohon yang seterusnya ikut flow dia tu lah. Okay. Aku lupa dah bayar macam mana. Dah lama. Ingat mau tak ambil hal pun. Ni Faruzah tanya lah, insyaAllah cakap. Aku pun tak ambil sangat pun benda tu sebab kita ambil tu bukan untuk sebenarnya untuk kita guna diri kita. Ambil tu guna tu untuk budak. Tapi dah jadi bersangkutan pula dengan kita punya kehidupan pula kan. Satu lagi yang kita ni, aku pun tengah jawab untuk MBOT ni. Aku tengah pening untuk ADPK tu. Jawab macam mana? Aku tanya Fezul kata dia pun tak tahu nak jawab. Habis kau
KP satu Malaysia, kau tanya dah dia orang macam nak jawab. Dalam grup KP satu Malaysia tu. Dia yang tak nak aku jawab cakap, tak masalah macam aku jawab, boleh jawab, tapi ikut kriteria ke tidak, nanti tak lari lah. Betul. Dia kena rujuk dekat situ lah. Kalau tidak pun apa nama ni lah dengan Sepang tu, siapa nama? Si Dari siapa ke, kalau alah buat pejam mata lah. Buat pejam mata minta tolong lah. Betul lah. Itu kopi lah. Dah lah, ni dah minggu ke-5 ni, tak sembahyang Jumaat ni. Tu lah. Aduh. Itu pun penting lah. Penting. Aduh. Tapi dia tak tolak zon merah lagi kan? Zon merah lagi. Sini tak tahu pelajar. Sini aku heran, Banting ramai yang keluar Selangor selamba je. Okey Din, ada apa lagi? Okey, apa kau balik kau? Apa nanti kalau nak set untuk grup hang nak untuk apa nak betul-betul punya ni ambil masa 2 jam lebih kurang lah. Itu kenalan kan. Ni aku tunjuk tadi tak habis kat hang ni. Ada lagi ni, banyak lagi ni. Tak apalah, tunjuk contoh macam mana kita nak kita nak login ke Google Google pula dah, Microsoft Team. Sebab dan features dia lagi banyak lah, lagi best lah. Dan lagi satu kita tak payah nak menanda tu yang nombor 1 seronok tu. Yelah tu lah, lagi senang. Jadi kita buat yang simple bagi kat budak boleh jawab banyak kan, benda tu kita boleh nilai lah. Ingat universiti pun dah mula pakai ni Din. Sebab yang dalam aku dah ikut kursus dalam tu kan. Universiti pensyarah-pensyarah dah mula guna benda-benda ni. Kita baru lagi je. Dia orang lagi lambat lah Din. Cikgu-cikgu lagi lambat tau. Ya. Dia orang lagi lambat. Dia orang sebelum ni kan dia cara kaedah lain. Jadi dia orang pun dah mula nak pakai kan. Yalah. Kita pun kira okey lah, kita dalam line yang sama lah. Okey dah lah. Okey lah, aku pernah dengan budak-budak bagi SM banyak ni, aku nak semak balik. Okey dah, okey. Terima kasih, okey.